Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. So, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ramadan yang ke-10, kita telah berpuasa dan kita telah melaksanakan ibadat puasa dengan baik dan kita mendoakan bahawa kita dapat menyambung ibadat puasa ni sehingga tamatnya Ramadan tahun ini dan kita berdoa supaya kita dipanjangkan umur untuk berjumpa Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita di IS Malaysia pada hari ini amat berbesar hati menerima tetamu Prof. Dr. Saliha Yaakob daripada Jabatan Bahasa Arab dan Kesusasteraan Kuliah Berteraskan Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan Universiti Islam Antarabangsa yang akan membicarakan tentang konsep tauhid dan ibadah puasa para nabi sepanjang zaman. Jadi kita bercakap pada hari ini satu topik yang amat relevan dengan apa yang sedang kita amati dan yang kita sedang lakukan, iaitu ibadat puasa, dan cuba kita nak melihat dari sudut konsep dan ibadah puasa daripada nabi yang telah kita ada sepanjang zaman itu tersebut. Prof. Dr. Saliha ni seorang yang unik bagi saya. Tajuk yang nak dibincang itu tidak ada kaitan langsung dengan bidang kepakaran. Kalau kita melihat bidang kepakaran ialah bahasa Arab dan kesusasteraan. Tapi namun begitu, itulah pilihan tajuk yang kita akan bincangkan pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, konsep tauhid merupakan konsep monoteisme Islam yang mempercayai bahawa Tuhan itu hanya satu. Dalam bahasa Arab, tauhid bermaksud penyatuan, manakala dalam sudut pandang Islam, tauhid bermaksud menegaskan bahawa Allah itu hanya satu. Tauhid ialah asas akidah yang hakikatnya sudah tertanam dalam diri manusia semenjak penciptaan alam lagi. Ia adalah jiwa primordial yang bersifat fitrah dan azali yang dimiliki oleh setiap insan bernama manusia. Sebagai umat yang beriman dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan manusia untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu dan antaranya ialah ibadah berpuasa yang kita sedang lakukan. Perintah untuk berpuasa ditujukan kepada orang-orang beriman dan bertujuan untuk melatih mereka menjadi insan dan hamba yang luhur dan bertakwa. Al-Quran menyebut tentang perintah berpuasa yang semua kita tahu dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Yang paling penting di sini ialah agar kamu bertakwa. So perkataan bertakwa itulah yang paling pokok dalam ayat ini. So webinar pada hari ini akan membincangkan secara terperinci mengenai konsep tauhid dan ibadah puasa dalam lipatan sejarah para nabi dan umatnya sepanjang sejarah manusia. Tanpa kita menunggu lagi, saya suka cerita menjemput Prof. Saliha untuk memberikan apa dimaksudkan dengan konsep tauhid dan ibadah puasa para nabi sepanjang zaman. Silakan. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis Profesor Dr. Azam, dan juga terima kasih juga kepada pihak IAIS yang sudi menjemput saya pada hari ini untuk membicarakan tajuk konsep tauhid dan ibadah puasa para nabi atau para anbiya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umum mengetahui bahawasanya kejadian Allah Subhanahu wa taala terhadap khalifah pertama di atas muka bumi ini adalah Adam alaihissalam. Walaupun
terdapat berbagai teori yang mempertikaikan adakah Adam itu adalah manusia yang pertama. Ya, kita sebagai orang Islam perlu menegakkan kalam Tuhan yang disebut dalam Al-Quran itu, bahawasanya Adam alaihissalam lah manusia yang pertama, ya, yang disebut oleh ahli sains sebagai Homo sapiens. Namun masih ada di kalangan orang Islam itu sendiri ragu-ragu untuk menerima kenyataan ini. Mereka berpandangan bahawasanya teori Darwin itu lebih tepat. Dan ini merupakan satu masalah besar. Apabila membincangkan tentang teori Darwin ini, kita perlu ingat bahawasanya konsep Darwin itu berasaskan kepada evolution. Bagaimana kita ingin menolak konsep Darwin itu untuk mengembalikan pemikiran anak-anak muda kita ini kepada tauhid itu melalui kejadian Adam alaihissalam. Ya, saya melihat beberapa ayat dalam Al-Quran yang perlu diketengahkan, ya. Sebagai contohnya dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 30, ya. Allah Subhanahu wa taala ada menyebut, ya, iz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lam ma la ta'lam. Apa maksudnya? Kalau dari sudut nahu bahasa Arab, dari sudut grammar Arab, perkataan iza qala rabbuka lil malaika, iza qala itu menunjukkan uzkur ya Muhammad, sebut wahai Muhammad. Dia menggunakan perkataan is. Is itu melambangkan uzkur, kerana dia menceritakan benda kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'ilun itu kalau mengikut dalam kaedah bahasa Arab adalah isim fa'il. Apakah peranan isim fa'il? Isim fa'il peranannya adalah seperti fa'il mudhari'. Bermakna Allah Subhanahu wa taala mengatakan sekarang ini aku tengah menjadikan, inni ja'ilun, tengah menjadikan khalifah di atas muka bumi ini. Qalu, kenapa jamak di situ? Qalu. Mereka berkata, malaikah itu ramai malaikat-malaikat, bukan seorang malaikat. Malaikat kata apa? Qalu, bertanya lagi. Ataj'alu fiha? Kamu nak jadikan lagi ke, wahai Rabbal Jalil? Sedangkan yang ada ni pun dah bertumpah darah. Ataj'alu fiha. Penggunaan hamzah di situ menandakan makhluk yang dijadikan itu, yang nak dijadikan tu belum dijadikan lagi. Masih dalam proses. Sebab itu malaikat menggunakan perkataan hamzah. Ataj'alu fiha. Kenapa malaikat tak menggunakan perkataan hal? Betul juga dari sudut nahu. Hal taj'alu fiha. Betul juga. Faham juga kalau kita baca pun. Penggunaan hal menunjukkan makhluk yang jadi, tengah jadi itu dah dijadikan. Itu maksudnya. Benda ini disebut dalam tafsir. Tafsir Ruhul Ma'ani. Jadi apa yang saya ingin cuba ketengahkan di sini ialah makhluk yang telah dijadikan itu berkemungkinan besar namanya Homo erectus. Dalam ayat ini dia bukan bagi tumpuan kepada jin. Kenapa saya kata begitu? Kerana lepas itu dia kata qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Perkataan wa yasfikud dima di situ menunjukkan makhluk yang terjadi, yang dijadikan sebelum itu mempunyai darah dan daging. Dan ini sudah tentu dia bukan jin. Maknanya dalam erti kata lain, ayat tersebut bukannya ditujukan kepada jin. Man yufsikud dima, yang menumpahkan darah. Mereka adalah makhluk yang mempunyai darah dan daging. Sebab itu mereka wayasfikud dima, bertumpah darah. Qala,
Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kamu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini a'lamu ma. Penggunaan a'lamun itu adalah isim tafdhil. Aku lebih tahu. I'm the best. Knows about the things. Apa yang telah terjadi ini, aku lebih tahu. Allah Subhanahu wa taala kata. Penggunaan isim tafdhil di situ. Jadi apa yang ingin saya kemukakan di sini, pemahaman kaedah nahwu Arab serta semantik dan saraf yang betul dapat mengembalikan kita kepada konsep tauhid. Ya. Dan sesudah ayat ini saya ingin pergi sedikit kepada ayat yang seterusnya. Allama Adam al-asma'a kullaha. Allama Adam al-asma'a kullaha. Penggunaan allama di situ menunjukkan menerima. Perkataan allama dari sudut nahwu Arab menerima dua maf'ulun bih di situ. Allama Adam al-asma'a. Allama Adama. Maf'ulun bih awal. Maf'ulun bih yang pertama. Asma'a maf'ulun bih yang kedua. Allama Adam al-asma'a kullaha. Bermaksud Allah menjadikan Adam itu, kemudian diajarnya Adam alaihissalam itu ilmu pengetahuan. Persoalannya, kenapa diajarkan al-asma', nama-nama? Kenapa tidak diajarnya al-af'al, perbuatan? Saya melihat ayat ini cukup istimewa. Kerana perkataan al-asma' itu menunjukkan tiada makhluk lain kecuali Adam alaihissalam sahaja pada ketika itu. Makhluk yang berbentuk yang seperti Adam alaihissalam. Sebab itu diajarnya nama-nama dahulu. Kenapa Allah Ta'ala tak kata allama Adamal af'ala? Kenapa tak diajar perbuatan? Kerana perbuatan itu memerlukan kepada reflection. Memerlukan kepada tindak balas. Jadi apabila perlukan kepada reflection ataupun tindak balas, ia memerlukan kepada seorang lagi wujud. Masalahnya tak ada lagi orang yang wujud pada ketika itu. Ini bukti nyata pemahaman semantik dalam Quran memberi kefahaman yang jelas bahawasanya Adamlah manusia yang pertama yang digelar sebagai Homo sapiens, dan perkataan insan itu berasal daripada perkataan Anisa. Apa yang dimaksudkan dengan Anisa? Anisa bermaksud jinak. Mengikut pandangan ahli sejarah, ahli bahasa, perkataan insan itu lebih tepat, asas perkataannya adalah Anisa. Anisa. Ya? Manakala pandangan yang mengatakan manusia insan itu berasal daripada perkataan nasya adalah pandangan yang lemah ataupun dhaif. Itu dari sudut kejadian manusia yang pertama. Kenapa saya menyentuh tentang konsep kejadian manusia pertama? Kerana di situlah buktinya tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sendiri bila baca Quran, kita faham kaedah nahwu dan saraf serta semantik dalam Quran itu, kita tahu Adamlah manusia pertama. Maknanya yang ada sebelum tu bukan manusia. Homo erectus itu bukan manusia, walaupun berbadan manusia. Fizikalnya berbentuk manusia. Mereka bukan manusia. Kenapa? Kerana mereka tidak anisa. Mereka itu ganas. Mereka itu tidak jinak. Mereka itu susah diajar. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi ilmu. Tiada konsep allama Adam al-asma'a kullaha pada makhluk yang sebelum itu. Ya? Berbalik pula kepada kisah tentang kejadian alam dan konsep puasa itu. Konsep puasa yang kita letak dalam tajuk kita pada hari ini merupakan satu cabang daripada pembuktian tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak lagi ibadah-ibadah yang lain. Tetapi kenapa puasa?
Dan satu kemungkinan besar pengajar melihat ini bulan puasa. Itu kita boleh terima itu. Tetapi apa yang lebih besar di sini, puasa itu bermaksud tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu boleh dibahagikan kepada dua bahagian. Tazkiyatun nafs dari sudut ruhaniyah dan juga dari sudut fizikal. Tazkiyah juga. Kalau dari sudut rohaniyah iaitu tazkiyatul ruhin nafs, membersihkan jiwa-jiwa yang ada. Kenapa perlu pula puasa? Kerana kalau dari sudut saintifik, dia melihat puasa itu dapat menghapuskan segala penyakit-penyakit yang ada semasa tidak berpuasa. Kita hanya puasa sebulan saja dalam setahun. Dan dalam setahun kita ada 12 bulan. Allah pilih kata sebulan saja. Kenapa? Ada banyak hikmah dengan berpuasa ini. Bukan kita saja yang berpuasa. Bukan ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang melakukan ini. Nabi-nabi terdahulu juga berpuasa. Antaranya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam telah berpuasa setiap bulan 3 hari. Dia akan berpuasa setiap bulan 3 hari semasa bulan mengambang. Iaitu dari bulan mengambang mengikut kalender hijrah. Kita jangan ikut kalender Masihi. Mengikut kalender hijrah akan bermula 13 hari bulan sehingga 15 hari bulan. Dia 3 hari je. Masa itulah Nabi Adam AS berpuasa. Dia panggil waktul qamar baida. Waktu bulan putih. Waktu bulan mengambang. Kenapa Nabi Adam puasa? Nabi Adam puasa semasa dia telah dikeluarkan daripada syurga. Dia ingin kerana rasa berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia berpuasa. Dan kelakuan ataupun perbuatan Nabi Adam alaihissalam ini juga diikuti oleh Nabi Nuh alaihissalam. Mengikut kitab-kitab tafsir, Nabi Nuh berpuasa seperti Nabi Adam alaihissalam, iaitu 3 hari setiap bulan. 3 hari setiap bulan Nabi Nuh berpuasa kerana bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan beliau dan kaum beliau, baginda dan kaum baginda daripada taufan besar. Itu kisah yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir. Nabi Nuh alaihissalam berpuasa tanda bersyukur bahawasanya terlepas daripada bencana taufan. Keadaan berpuasa ini telah memberi satu kekuatan mental dan fizikal serta roh kepada golongan nabi-nabi ini. Selain pada itu, Nabi Ibrahim alaihissalam juga berpuasa, tetapi cara berpuasanya berbeza. Nabi Ibrahim berpuasa 9 hari setiap bulan. Dia berpuasa daripada awal bulan, 3 hari awal bulan, 3 hari tengah bulan dan 3 hari di akhir bulan. Itu puasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Manakala Nabi Daud alaihissalam mengikut pandangan ahli tafsir adalah, dan juga ada hadis Nabi SAW mengatakan bahawasanya puasa Nabi Daud lah puasa yang terbaik. Kerana dalam setahun itu dia puasa sepanjang tahun, tetapi dia hari ini berpuasa, esok tak berpuasa. Hari ini berpuasa, esok tak berpuasa. Dia selang-selikan. Jadi dia berpuasa dalam setahun itu dalam 86 lebih kurang begitu. Hari yang dia berpuasa. Dan Nabi SAW mengatakan bahawasanya this is the best saum antara nabi-nabi. Nabi Daud alaihissalam. Manakala Nabi Sulaiman alaihissalam juga berpuasa. Dia berpuasa seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Hari pertama iaitu bulan dalam satu bulan itu awal, tengah dan akhir. Ya. Dan kisah yang paling menarik tentang puasa para anbiya ini, saya ingin bawa kepada penonton semua kisah puasa Nabi Musa alaihissalam. Dan kita perlu ingat,
Nabi Musa alaihissalam ini tidak membesar di Palestin. Nabi Musa alaihissalam membesar di Mesir. Dan baginda adalah orang Bani Israel, kaum Bani Israel. Perlu diingat sebelum itu, bagaimanakah boleh muncul kaum Bani Israel di bumi Mesir? Sedangkan kita tahu bahawasanya Bani Israel itu anak-anak Nabi Yaqub. Anak-anak Nabi Yaqub macam mana boleh pula berada di bumi Mesir? Kita perlu ingat ada satu ketika yang Nabi Yusuf alaihissalam telah menjemput ayahnya dan adik-beradiknya yang lain datang ke bumi Mesir. Mengikut setengah pendapat, kedatangan Nabi Yaqub dan anak-anaknya ke bumi Mesir itu atas jemputan Nabi Yusuf disebabkan, kalau kita baca dalam kitab tafsir, mereka kata Nabi Yusuf rindukan ayah dia. Tapi ada dalam kitab ahli sejarah, dalam history mengatakan bahawasanya pada waktu itu terdapat penyakit taun, wabak taun yang teruk, maka Nabi Yusuf alaihissalam mengambil langkah untuk menjemput ayah dan adik-beradik dia datang ke bumi Mesir. Hasil daripada datangnya ke bumi Mesir itu, maka lahirlah Nabi Musa alaihissalam, di mana ayah Nabi Musa alaihissalam itu bernama Imran. Imran itu anak kepada Fahish. Fahish itu merupakan golongan daripada keturunan Nabi Yaqub yang datang ke bumi Mesir pada ketika itu. Jadi ini bermakna Nabi Musa alaihissalam tidak pernah hidup di bumi Palestin dan tidak pernah masuk ke bumi Palestin. Ya. Apa yang menarik di sini, apabila dia melarikan diri daripada Firaun, dia telah mempunyai kontak dengan Allah Taala. Dia telah dia telah bercakap-cakap dengan Allah Taala sebelum lagi di Bukit Tur Sina itu. Di mana dia minta dengan Allah Ta'ala bagi satu buku kepada kaum Bani Israel. Maka Allah Ta'ala kata, okey, aku akan bagi kamu satu buku, tetapi kamu kena melintasi Laut Merah dulu. Sesudah sampai di hujung Laut Merah itu, pergi ke Tur Sina, jumpa aku dekat Bukit Tur Sina. Dia dah berjanji dah, Prof. Azam, masa tu. Ya? Jadi bila dia sampai di situ, tapi perlu ingat, yang menarik lagi di sini, sebelum mereka melintasi Laut Merah itu, yang dikatakan setengah historian mengatakan tentera Firaun pada ketika itu 2 juta tenggelam dalam Laut Merah. Dan Bani Israel yang menyeberang Laut Merah itu seramai 600,000 orang. Pada waktu itu, sebelum diorang seberang, Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada kawan-kawan dia, ada apa-apa tak Nabi Yusuf pernah pesan kepada kita sebelum kita keluar ke bumi Mesir nak balik ke Palestin ni? Maka seorang daripada yang ramai-ramai tu datanglah seorang wanita dah tua dah. Seorang wanita tua. Dia kata, aku pernah dengar datuk aku, dia kata. Datuk aku cakap, dia kata, Nabi Yusuf alaihissalam pesan, kalau kita semua Bani Israel nak keluar daripada bumi Mesir, nak balik ke Palestin, minta tolong gali balik kubur dia. Nabi Musa tanya balik kepada wanita tua itu. Dia kata, kamu tahu tak di mana kubur Nabi Yusuf? Aku tahu. Tapi sebelum aku beritahu, kena bagi hadiah dulu pada aku. Apabila dia dah dapat hadiah, dia pergi tunjuk. Ada di kawasan Sungai Nil itu. Dan dipercayai mengikut pandangan ahli tafsir, semasa dia orang menyeberang Laut Merah itu, ya, kis ataupun bekas yang membawa tulang-tulang Nabi Yusuf itu dibawa sekali. Sebab tu kalau sekarang kita pergi ke Palestin dan ke Israel, kita akan jumpa kubur Nabi Yusuf. Tetapi kita tak akan jumpa kubur sebenar Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa tidak pernah berada di Palestin. Dia tak sempat nak masuk Palestin. Dia sakit. Sebab itu dia minta Yusha' bin Nun masuk ke Palestin dan membuka kota Ariha itu. Kota Ariha itu sekarang dipanggil Jericho. Ya, kenapa perlu masuk kepada kota Ariha? Ya,
Dan sebelum itu saya perlu semasa mereka masuk ke Sina itu, ya, masuk ke Sina itu, Nabi Musa juga berpuasa. Musa juga berpuasa, tanda kesyukuran. Dan puasa itu diamalkan, setengahnya mengatakan itu adalah puasa dengan kita buat kenduri Ashura dan sebagainya. Ya, itu banyak dan kita tafsir cerita pasal benda itu. Apa yang menarik di sini, apabila sampai di pergunungan Sina itu, dia meninggalkan kaum-kaumnya, kan dalam Quran dia disebut waqtar Musa sab'ina rajulan. Musa telah pilih 70 orang lelaki untuk menemani dia berjumpa dengan Tuhan, untuk dia berjumpa dengan Rabbul Jalil. Sehingga kan ada dalam tafsir menyebut bahawasanya Musa ini mendahului 70 lelaki-lelaki yang dia pilih tadi. Kerana dia tak sabar untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Sehingga kan malaikat tegur dia. Musa, kenapa engkau ni bergegas sangat tinggalkan kawan-kawan kau yang 70 orang lagi kat belakang? Dia kata, aku tak sabar-sabar nak jumpa Allah Ta'ala. Apabila sampai di sana, baginda berpuasa selama 30 hari. Berpuasa selama 30 hari. Hari terakhir dia puasa tu, dia rasa mulut dia tak rasa bau tak elok. Kemudian dia makan daun-daun. Daun-daun yang ada sekitar tu kononnya nak bersihkan mulut dia lah. Sebab nak jumpa Allah Ta'ala ni biarlah harum sikit mulutnya. Ya. Apabila dia bersihkan mulut tu, dia mendapat teguran daripada Allah Ta'ala. Kenapa Musa kamu bersihkan mulut kamu? Sebenarnya mulut orang berpuasa itu lebih harum daripada bau kasturi. Jadi aku kenakan lagi denda kepada kamu, mesti puasa 10 hari lagi. Disebab itulah kita jumpa dalam Quran puasanya 40 hari. Asalnya dia puasa 30 hari. Dari sini kita nampak bahawasanya tazkiyatun nafs itu perlu untuk menjadi orang yang dekat dengan pencipta. Cara tazkiyatun nafs itu ialah cara berpuasa. Solat, pergi haji, tunai zakat. Itu merupakan salah satu daripada yang rukun agama untuk menuju kepada Tuhan yang satu itu. Tetapi konsep puasa itu mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Ya. Dan kemudian bila Nabi Musa berjumpa, dah habis 10 hari dah tu, dah jadi 40 hari lah dia berpuasa. Bila dia berpuasa 40 hari, dia kata, aku nak tengok engkau lah Rabbul Jalil. Allah Ta'ala kata apa? Mu boleh tengok aku, tapi kau tengok aku ana astaqirru. Dia kata aku astaqirru dalam bahasa Arab, aku duduk dekat gunung. Kau tengok gunung tu, itulah pecah gunung tu, kau tak mampu tengok. Dan dia pengsan kan? Dia pengsan. Apabila pengsan tu, dia sedar tu, dia turun, dia dapat 10 alwah. Apa maksud 10 alwah? Loh itu dalam bahasa Arab, dalam dua keadaan. Ada dua pandangan di sini. Mengatakan loh itu, ada mengatakan loh itu adalah berbentuk kayu, khasyab. Dan kedua, loh itu berbentuk batu. Apabila dia turun, dia bawa 10 asyara. Itulah dikatakan asyara wasaya. Asyara wasaya. 10 wasiat ataupun 10 commandments. Bila dia bawa turun itu, akibat marahnya tengok kaum dia, Samiri telah menyembah lembu emas, sapi emas. Dia kutip semua emas-emas yang ada pada ketika itu di kalangan Bani Israel. Dia bina satu sapi emas, anak lembu. Kemudian duk sembah. Nabi Musa AS tengok, dia hempas alwah itu. Bila dia hempas alwah itu, ada pandangan mengatakan alwah itu masih boleh digunakan lagi. Memandangkan bila dicantum-cantumkan, dia boleh dibaca lagi. Dan pandangan yang kedua mengatakan ianya sudah rosak dan tidak boleh digunakan. Dan kita perlu ingat, Nabi Musa ini orangnya kuat. Mengikut setengah pandangan, kalau baca dalam buku tentang sifat-sifat ataupun characteristic of the prophets ni, Nabi Musa AS ini kalau dia pakai baju
baju jubah tu yang jarang tu, dia punya bulu roma tu boleh keluar daripada kain tadi. Maknanya orang ni bermuka garang, berbadan sasa dan kuat. Bayangkan kalau dia pecahkan arwah itu. Sebab itu ada pandangan mengatakan tidak boleh digunakan lagi. Bagi pandangan saya, Prof. Azan, saya melihat asyar arwah itu, asyar wasaya itu sudah hilang. Kenapa? Semasa Nabi Musa AS sesat di Padang Tih, selama 40 tahun, dia sesat di Padang Tih, dia tak jumpa macam mana masuk ke pintu ke Palestin itu. Dia tak jumpa. Dan bila dia sakit tu, akhirnya dia sakit. Dia meninggal dulu ialah Nabi Harun. Yang menjadi juru cakapnya adalah Nabi Harun. Ya, sebab Nabi Musa ni dia pelat. Kenapa pelat? Sebab dia pernah Firaun kan suruh dia makan bara tu. Pilih antara emas dengan bara tadi. So Firaun dia nak pilih emas. Tapi malaikat pergi tepih tangan dia, kau ambil bara je. Akibatnya dia punya lidah dia telur. Ya. Jadi itulah menyebabkan Nabi Harun itu menjadi juru cakap dia. Apabila Nabi Harun meninggal dulu daripada Nabi Musa, maka dia rasa sedih dan dia pilihlah Yusha' bin Nun untuk masuk ke Palestin. Dan dalam kitab tafsir Tabari, ya Prof. Azan, saya baca, dan kitab tafsir Tabari, semasa Nabi Yusha' bin Nun itu, ketika dia masuk, dia belum Nabi lagi. Tapi bila berdah masuk, Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadikanlah Nabi Yusha' bin Nun itu nabiyan, sebagai nabi. Apabila Nabi Musa berdoa, maka masuklah Yusha' bin Nun ke bumi. Waktu nak masuk tu dia berdoa kepada Allah Ta'ala dah, sebab dia dah jadi nabi. Dia berdoa, dia kata minta pegunkan matahari selama sejam. Dan kita perlu ingat, masa dia masuk tu hari Jumaat. Kenapa perlu pegun matahari selama sejam? Sebab waktu dah nak maghrib. Maknanya kalau maghrib mengikut agama Samawi, hari baru adalah bila maghrib itu. Maknanya kita ikut agama cara yang salah. Waktu hari baru tu bila dah 12.01. Kan? Salah. Itu bukan aturan agama Samawi. Aturan agama Samawi, maghrib itu adalah hari baru. Sebab itu Yusha' bin Nun berdoa, minta pegunkan 1 jam supaya aku boleh bunuh semua Jabbarun yang ada dekat bumi Ariha pada ketika itu. Kat bumi Palestin. Kenapa Jabbarun tu nak kena bunuh sangat? Sebab mereka ini adalah Proto-Arab. Sebenarnya mereka ni adalah Proto-Arab yang menentang. Yang badan sasa, yang ditakuti oleh orang. Dia macam barbarian lah. Pak Hasan. Jadi bila dia masuk tu dia kata, tolong ya Allah pegunkan matahari selama sejam. Allah Ta'ala pegunkan kerana dia supaya dia dapat bunuh semua Jabbarun yang ada. Kan ada dalam surah dalam Al-Quran tu, bila Musa kata, masuk wahai Bani Israel ke bumi Palestin. Bani Israel jawab apa? Dia kata, ya Musa, nahnu naqaf anhum, an Jabbarin. Kami takut dengan Al-Jabbarin tu. Jabbarin tu adalah Barbarians tu. Mereka adalah Proto-Arabs. Ya? Dan kita perlu ingat, kenapa Nabi Musa nak masuk sangat dekat kota Ariha, Jericho tu. Dekat sekarang ni ada Baitul Maqdis. Dulu dikira sebagai Baitul Laham itu. Ya? Kenapa? Kerana masa itu kerajaan Nabi Daud berada dalam keadaan tergugat. Kerana Nabi Daud ni ada musuh. Kan Nabi Daud asalnya hanyalah seorang pengembala. Apabila berlaku pertikaian atau perbalahan di antara Jalut dan Talut, maka salah seorang daripada tu, rasanya Talut yang minta pertolongan Nabi Daud. Dia pergi cari askar Talut, pergi cari Nabi Daud masa tengah mengembala kambing. Cari, dia kata, Talut nak minta kau menyertai dia, Daud. Sebab kau ni pandai buat besi. Pandai buat pedang. Pandai buat baju besi. Jadi Raja Talut nak gunakan kamu untuk kemaslahatan pasukannya.
Jadi Nabi Daud bersetuju memihak kepada Talut. Dan Talut telah membunuh Jalut. Namun apabila rakyat jelata di Palestin pada ketika itu suka kepada Nabi Daud, maka Talut rasa cemburu. Dan dia buat musuh dengan Nabi Daud. Nabi Daud bunuhlah Talut. Itu ceritanya. Sebab itu kerajaan, bila Nabi Daud menguasai semua kerajaan pada ketika itu, hakikatnya dia ada musuh. Disebabkan itu anak Nabi Daud yang sulung nama Isyon itu dibunuh. Dan pada ketika itu Nabi Musa datang di situ, pada hemat saya dia telah mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala, wahyu daripada Allah Ta'ala, mengatakan bahawa kau kena pergi selamatkan kerajaan Nabi Daud. Sebab mengikut timeline, Nabi Daud dengan Nabi Musa ini tak jauh. Prof Hazam. Tak jauh kerana cuma mereka tidak pernah berjumpa. Nabi Daud di Palestin, Nabi Musa di Mesir. Ya? Jadi apabila Nabi ada mengatakan bahawasanya Nabi Daud ini 1200 BC. Meninggal dalam 1200 hidup dan kemudian dia meninggal kemudian lepas tu, dan Nabi Musa 1000 BC meninggal. Maknanya within 200 years, kan dulu orangnya panjang umurnya panjang-panjang. Berkemungkinan Nabi Daud, Yusha bin Nun masuk itu, Nabi Daud baru meninggal. Masa tu dalam pengalihan kuasa. Dan kita perlu ingat, saya ingat timeline tu sebab saya tulis buku, saya buat poster. 8 kaki kali 4 kaki daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Jadi Nabi Sulaiman took over the reign of the kingdom itu 980 BC. 980, mana betul lah. Sebab masa tu Nabi Musa dah tak ada. Maknanya indirect way, pasukan Nabi Musa AS itulah menolong kerajaan Nabi Daud untuk dibagi kepada Nabi Sulaiman. Benda ini tidak diberitahu dalam kitab-kitab tafsir, tetapi hasil dari penelitian saya dapat, itulah konsepnya, itulah bendanya. Ya. Dan pada waktu itu, apabila kerajaan Nabi, kenapa Nabi Sulaiman pegang? Sebab abang dia dah meninggal, kena bunuh. Yang bunuh tadi, musuh-musuh Nabi Daud tadilah. Ketika zaman Nabi Sulaiman AS, terbentuk 2 kerajaan besar, iaitu kerajaan Israel dan kerajaan Judah. Dan kita perlu ingat ya, bahawasanya nabi-nabi bukan berbangsa Yahudi. Kita telah disalahfahamkan oleh penulisan Western. Saya boleh jawab benda ni dengan confident sebab saya dah buat poster tadi, poster 8 kali 4 kaki itu. Saya sendiri berkata, kesianlah kita umat Islam ni, kita telah diberi maklumat yang salah. Bila kita buat tu kita nampak macam cermin, Prof Hazam. Bila kita buat saya kata, kena beritahulah kepada orang ramai ni, nabi-nabi bukan daripada Yahudi. Yahudi ni, dan kita, sebab kita baca buku yang Western tulis, dan kadang-kadang kitab-kitab Arab pun, dia tidak buat poster macam tu. Dia pun baca daripada orang. Dia tidak ada tanakul fikiran, tak ada. Ya, jadi apa yang saya ingin beritahu di sini ialah siapakah Yahudi? Kalau mengikut dalam tarif Abu Fida dalam bukunya Abul Bashar, dia menyebut bahawa Yahudi ini adalah mewakili orang Rom, mewakili orang Arab, mewakili orang Parsi, mewakili orang Habsyi pada ketika itu. Ya, jadi maksudnya mereka ini Yahudi apabila mereka ni Palestin pada ketika itu macam Mekah sekarang lah. Macam Mekah sekarang. Jadi mereka ni orang yang ada rasa Rabbaniyah itu berusaha untuk pergi ke Palestin. Dan mereka ini bila pergi ke Palestin, sebelum masuk ke Palestin, mereka bertumpu dulu di Nabatin. Nabatin itu Petra sekarang di Jordan. Mana stesen. Stesen sebelum masuk ke Palestin. Stesen sebelum pergi meneruskan perjalanan ke Syria. Stesen sebelum pulang balik ke Yaman. Stesen sebelum pergi ke sebelah timur. Nak masuk balik semula ke Babylon. Ya. Jadi daripada sini kita dapat tahu bahawasanya
Sebab itu kalau kita tengok Petra itu bangunannya indah-indah. Sebab dia merupakan satu pusat peranginan, pusat perjumpaan, pusat berkumpulnya mereka yang daripada serata mata angin tadi. Timur, barat, selatan, utara untuk masuk sebelum masuk ke Palestin itu. Ataupun tempat persinggahan untuk perniagaan. Ya. Jadi daripada sini saya kata betul lah. Yang saya jumpa bila saya baca kitab-kitab tafsir itu, mereka ini bukan nabi-nabi, adalah proto-Arab hakikatnya. Proto-Arab. Dan kita perlu ingat ada hadis Nabi SAW. Ya, hadis Nabi SAW, walaupun ianya hadis hasan, tetapi ia adalah riwahu Tirmizi. Dia kata apa? Dia kata Sam Abul Arab, Ham Abul Habsyi, Yafit Abul Rum. Apa maksudnya? Sam itu adalah ayah kepada orang Arab. Ham itu ayah kepada orang Habsyi yang kulit hitam tu. Yafit itu pula ayah kepada orang Eropah. Jadi based on hadis ini, kita boleh katakan itu adalah permulaan reses. Permulaan reses. Persoalannya, bagaimana dengan umat terdahulu daripada Nabi Nuh alaihissalam itu? Seperti umat Nabi Idris, anak-anak Nabi Adam yang 37 orang itu. Setengahnya mengatakan 37 orang. Setengahnya mengatakan 36. Sebab setiap kali Hawa itu bersalin, dia akan bersalin 4 orang. Jadi kalilah 9 kali. Jadi kenapa boleh jadi 37? Ada yang mengatakan Nabi Syis itu lahirnya bersendirian. Kenapa? Kerana dia special. Kenapa dia special? Sebab Nabi Adam alaihissalam minta bantuan daripada Allah, gantikanlah Syis ini, gantikanlah Habil yang dibunuh itu dengan anak yang lain yang persis seperti Habil. Maka Allah Ta'ala bagi Syis, kurniakan Syis. Dan kalau saya tengok dalam genealogi yang saya buat itu, Syis itu merupakan bapa kepada manusia ini. Hasil daripada Nabi ialah Abul Bashar itu Adam AS. Tetapi Syis itu melahirkan keturunan Anbiya itu. Daripada Idris, kemudian Nuh, kemudian anak Nuh ini ada 5, dan seterus dia ada Amur, dia ada Arfakhshad, dia ada Airam, dia ada Aram. Ya, saya ingat benda tu. Jadi anak yang kelima itu namanya Aram. Nuh itu Sam, Ham, Yafit. Anak Nuh ada 3. Anak Sam itu ada 5. Yang kelima namanya Aram. Sebab itu kalau Prof. Azan dengar Aramite itu daripada orang ni. Di mana bandar dia? Di mana asalnya orang Aram ni? Cucu Nabi Nuh yang kelima, cucu Nabi Nuh yang daripada anak Sam yang kelima tu, Damsyik. Damsyik sekarang itulah dikenali sebagai kota Aram dulu. Ya, apa yang ingin saya nak beritahu di sini, persoalan penggunaan bahasa. Apakah perbualan dituturkan oleh Nabi Musa, perbualan Nabi Isa alaihissalam sehingga dia menjadi satu masalah besarlah kepada dunia, hasil daripada maklumat yang didapati dalam perjanjian baru dan perjanjian lama sekarang ini dalam Bible. Betul ke Torah itu ditulis dalam bahasa Hebrew? Betul ke Injil itu ditulis dalam bahasa Aramaik? Dan apakah itu bahasa Aramaik? Dan apakah itu bahasa Hebrew? Saya melihat pandangan mengatakan Torah yang pertama itu ditulis dalam bahasa Hebrew, bahawasanya Nabi Musa alaihissalam bercakap bahasa Hebrew, saya tidak bersetuju, Prof. Azam. Sebab bahasa Hebrew, dia mengatakan bahasa Hebrew itu daripada Abir bin Shalih. Abir bin Shalih bin Fakhish bin Arfakhshad. Jadi maksudnya Abir, kalau kita kata Ibrani betul. Tetapi dia Western tukar kepada Hebrew. Jadi kita yang lepas-lepas ni sebab Western tu dia penjajah,
kan, most of them yang penjajah tu, Arab pun ikutlah. Okey, Ibrani tu Hebrew lah, semua setuju lah. Tapi perlu ingat, Abir tu kalaulah Hebrew itu dimaksudkan tarifnya ialah Ibrani, dia sebelum zaman Nabi Ibrahim lagi. Sebab dia, Abir itu cucu kepada Arfakhshad. Arfakhshad ni cucu kepada Arfakhshad. Arfakhshad anak kepada anak kepada Sam. Anak yang ketiga daripada Sam bin Nuh tadi. Yang Rasulullah kata Sam Abul Arab tadi. Masa tu Nabi Ibrahim tak ada lagi. Nabi Ibrahim ada ni ketika zaman Falih dah. Dan kita perlu ingat, Balia itu Nabi Khaidir itu dari jujur Arfakhshad itu. Kalau mengikut dalam genealogi itu. Apa yang saya ingin beritahu di sini, bagaimana mungkin itu adalah bahasa Hebrew. Sedangkan Nabi Ibrahim tak wujud lagi zaman Abir. Kan Nabi Ibrahim itu kalau ikut dalam punya timeline itu dalam 1950 atau mengatakan 2000 BC. 1950 BC ada mengatakan. Jadi dia mesti sebelum zaman Hammurabi. Jadi apa yang ingin saya beritahu di sini ialah bagaimana dia boleh claim bahasa Nabi Musa AS itu bahasa Hebrew. Sudahlah Nabi Musa tak pernah hidup di Palestin. Dia hidup di Mesir. Yang kedua, bahasa Hebrew kalau dinisbahkan kepada Abir bin Shalikh bin Arfakhshad adalah tidak tepat. Adalah tidak tepat kerana masa tu Abir ini tak wujud, hanya Nabi Ibrahim tak wujud lagi. Macam mana terlalu jauh? Nabi Musa AS 1000 BC. Ini berlaku penipuan ni. Sebab tu kita sebagai orang Islam, kita sendiri kena kaji. Walaupun kita baca kitab-kitab, kita baca tulisan Western, kebanyakan Western bila menceritakan pasal ancient, mereka tidak menumpukan kepada prophets. Mereka lebih menumpukan kepada kingdoms. Apabila mereka menumpukan pada kingdoms, maka konsep tauhid itu tidak dibentangkan. Kingdoms ini kebanyakannya antauhidik. Sebab itu kita bila sibuk pasal ancient, semua kita melihat suatu orang kata black hole. Lubang hitam. Kita tak tahu apa benda. Sebab kita mendapat maklumat yang salah. Cuba kita sendiri, tapi kita sendiri orang Islam yang kaji, kita dapat tahu ini kenyataan yang sebenar. Betul lah apa yang Quran sebut dalam kitab-kitab tafsir, Quran sebut tentang Anbiya itu. Tetapi kenapa saya tidak berjumpa dalam kitab-kitab dalam tulisan Western? Walhal konsep metafizik ini telah wujud sudah lama. Tetapi kita tidak berminat untuk gembar-gemburkannya. Sebab kebanyakan benda-benda ini ditulis oleh Western yang suka kaji ancient. Jadi kita nak baca buku apa tak boleh juga nak salahkan generasi yang ada ni. Sebab maklumat yang ditulis oleh orang Islam tentang ancient kurang. Kalau ada pun dalam bahasa Arab, itu pun kitab-kitab tafsir yang dah kuning. Yang dah kuning dia punya kertas. Tak ada siapa nak baca. Ya? Orang nak buat digitalize pun tak ramai. Ya? Apa yang ingin diberitahu bahawasanya konsep metafizik itu sudah lama wujud. Ini saya nak berkongsi sedikit ya, Prof. Azam, tentang batu bersurat pertama yang dijumpai di dunia, iaitu Epic Gilgamesh. Saya baca batu bersurat itu dalam terjemahan Arab yang diterjemahkan oleh Profesor Tahar Bakir secara direct. Profesor Tahar Bakir ini seorang kurator di Universiti di Museum Ashurbanipal di Babylon itu, dan dia juga profesor bahagian ancient languages. Jadi apabila dia terjemahkan batu bersurat itu ke dalam bahasa Arab, dia terkejut kerana batu bersurat itu berusia 4000 BC. Dan kita perlu ingat, mengikut catatan data carbon dating dikemukakan oleh ahli sains Turki dan China pada tahun 2010, tak ingat saya, bahawasanya kayu yang dijumpai di Ararat oleh mereka itu berusia 4800 BC. Itu carbon dating, itu scientific discovery itu. Jadi kalau 4800, kita let's say 5000 lah.
Ya, senang kira 5,000. 5,000 BC banjir besar Nuh, makna zaman Nuh itu. Jadi Epic Gilgamesh ini 4,000 BC dia punya batu. Dia ada tulis. Batu bersurat itu 4,000 BC. Maknanya dia boleh menceritakan apa yang berlaku dalam kapal Nabi Nuh pada ketika itu. Apabila saya baca Epic Gilgamesh tu, dan saya juga baca Bible, Prof. Azam. Saya baca Bible, serupa cerita dia dalam Genesis. Sebiji. Contohnya yang masa bila Nabi Nuh melepaskan burung. Kali ketiga tu, barulah burung-burung tu tak datang. Maknanya air dah surut. Benda tu sebiji ada dalam Genesis. Kesimpulan saya boleh buat di sini, bahawasanya pendeta-pendeta Taurat telah mengambil maklumat daripada batu-batu bersurat sebelum zaman Nabi Musa alaihissalam dan diletakkan di dalam penulisan mereka dan klaim dan mendakwa itu adalah Taurat. Inilah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala bahawasanya Quran sahaja yang terjaga dan bukannya Taurat dan Injil yang telah dipesongkan. Itu. Saya rasa ada apa-apa persoalan ke? Dah rasa dah dekat sejam juga. Okey. Baik. Terima kasih banyak Prof. Salihatin. Saya secara peribadi begitu terpesona lah mendengar penceritaan Prof. Salihah. Kita melihat dari perspektif apa yang telah Prof. Salihah menyebut tadi, berkongsi, melihat dari perspektif konsep tauhid itu sendiri dan juga ibadah puasa dan menceritakan beberapa pendekatan dari juga apa yang seronok sekali bila adanya cerita kisah nabi-nabi terdahulu dan juga puasa nabi tersebut. Maksudnya setiap nabi dia ada cara berpuasa dan ada beberapa hari dan yang saya boleh mungkin share ataupun saya boleh imbas kembalilah mana Nabi Adam AS dia berpuasa 3 hari setiap bulan. Waktu dia buat bulan waktu mengambang, di waktu bulan mengambang. Kemudian Nabi Nuh juga berpuasa pada masa yang sama dan Nabi Ibrahim ada 3 hari di awal, 3 hari di tengah dan 3 hari di hujung bulan iaitu bulan Qamariah. Dan di samping itu Prof. Salih menceritakan tentang nabi-nabi yang diceritakan kepada kita dan telah memperbetulkan beberapa fakta sejarah nabi-nabi yang mungkin tidak tepat yang dinukilkan oleh penulis-penulis, pengkaji-pengkaji di barat. Dan saya kira mungkin masa yang suntuk, mungkin Prof. Salih tak dapat nak berkongsi yang lebih detail. Saya ingat bila cerita kisah-kisah Nabi ini yang semuanya tertulis, ternukil dalam Al-Quran, itu sebenarnya satu penceritaan yang begitu seronok kalau kita dapat lebih masa. Tapi kita pada hari ini kita mempunyai masa yang terhad, jadi kita tak bolehlah nak mendengar lebih lagi, tapi insya-Allah kalau ada di masa yang lain kita boleh dapatkan cerita tu. Atau pertama sekali apabila Prof. Salihah dia boleh ingat dalam ingatan dia segar sebab dia buat poster daripada Nabi Adam sampailah ke Nabi Muhammad, tahun-tahun dia dan sebagainya. Saya ingat satu benda yang bagi masyarakat kita, saya rasa itu amat penting bagi kita untuk mengenali Nabi Muhammad dan juga Nabi-Nabi sebelumnya. Dan saya terpesona juga apabila proses menceritakan bagaimana bukti konsep tauhid itu dengan kejadian manusia yang asal itu Nabi Adam alaihissalam, dan diceritakan kisah-kisah itu di awalnya dan ini semua telah dinukilkan dalam Al-Quran sebagai panduan kita. Dan begitulah sebenarnya Al-Quran itu banyak ceritanya dan menjadi pedoman bagi manusia. Kerana itu dia ada ayat-ayat untuk orang beriman dan ada untuk manusia keseluruhan. Dan rata-ratanya apabila seseorang itu dia meneliti Al-Quran, maka bagi mereka yang bukan Islam, lazimnya dan dapat hidayah Allah SWT, mereka akan memberi Islam kerana
menceritakan keadaan yang sebenar itu kalau dapat dan kami mengucapkan juta terima kasih lah pada Prof Salihah. Jadi dengan masa yang berbaki tidak berapa ini, kita ada beberapa soalan. Yang pertama sekali daripada Aina Halim. Saya mohon bertanya, oleh kerana para Nabi dan Rasul terdahulu mengamalkan ibadah berpuasa menurut kaedah tersendiri, ada pendapat bukan Islam yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW meniru tradisi Nabi-Nabi sebelum baginda untuk mencipta amalan berpuasa sebulan di bulan Ramadan. Apa pandangan Prof? Baik, terima kasih Aina Halim ya. Soalan yang bagus. Sebab itu kita perlu perbetulkan persepsi ataupun pandangan kita bahawasanya Nabi-Nabi itu bukannya Yahudi dan Nabi-Nabi itu adalah orang Islam. Nabi-Nabi itu adalah beragama Islam. Cuma perkataan Islam itu tidak digunakan pada waktu itu. Digunakan perkataan Hanifah, digunakan perkataan millah, digunakan perkataan syariat. Syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa alaihissalam, millat Ibrahim. Ya, digunakan perkataan begitu. Jadi orang yang ini merupakan satu permasalahan epistemologi ataupun istilah. Sesungguhnya istilah dapat mengubah dunia. Istilah yang digunakan dapat mengubah dunia. Kalau istilah itu ke arah kebaikan, baguslah jadinya. Kalau ke arah kesesatan, maka makin sesatlah generasi seterusnya. Berbalik kepada soalan Aina Halim ini, dia kata ada pendapat non-Muslim mengatakan Nabi Muhammad SAW meniru tradisi Nabi-Nabi sebelum baginda untuk mencipta amalan berpuasa sebulan di bulan Ramadan. Sebab tu kita kata Nabi-Nabi itu orang Islam, agama Tauhid. Kenapa pula Nabi Muhammad SAW tidak boleh meniru? Tirulah. Even Nabi Muhammad SAW sebelum dia jadi Nabi pun dia dah berpuasa sebulan setiap tahun. Dia dah berpuasa sebulan setiap tahun. Apabila berlaku biasah pada dirinya, biasah itu apa? Kerasulan itu telah diangkat sebagai Rasul, maka yang sebulan itu ditambah pula dengan Kamis Isnin. Seminggu ada 2 kali dia puasa. Maknanya puasa ini bukannya meniru nabi-nabi yang itu adalah tauhid. Itu adalah tazkiyatun nafs. Pokoknya kena betulkan fikiran nabi-nabi terdahulu adalah orang Islam. Beragama tauhid, beragama Hanifah, millat Ibrahim Hanifah. Syariat Musa, syariat Isa alaihissalam semuanya menuju kepada tauhid. Okey? Saya rasa sudah terjawab. Okey. Jadi sebenarnya seperti kalau kita baca tadi di awal di awal pembukaan kita webinar, kita ada menyebutkan tentang kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Makna kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dan inilah yang disebut dalam Quran bahawa diwajibkan kamu berpuasa wahai beriman seperti mana orang sebelum kamu. Jadi tidak ada isu meniru tradisi begitu yang betul. Sebab orang sebelum kami itu adalah para umat daripada nabi-nabi sebelumnya. Jadi saya rasa ini adalah pandangan-pandangan, saya ingat pandangan mereka yang bukan Islam, terutama sekali orientalis yang memusuhi Islam. Ada setengah-setengah orientalis ni dia bercakap benar dan akhirnya mereka itu masuk Islam. Soalan yang kedua, ditanya di sini, tak ada siapa dia punya penama di sini. Nabi Adam alaihissalam berpuasa kerana bersalah. Ini diceritakan tadi kan. Nabi Nuh alaihissalam berpuasa kerana ungkapan syukur. Maknanya puasa mereka adalah kerana kemahuan sendiri. Berbeza dengan Nabi Muhammad SAW dan umatnya, puasa merupakan syariat yang Allah Ta'ala buat. Apakah ini kerana keimanan tauhid umat Islam akhir zaman ini sudah berkurang? Boleh, Prof. Okey. Okey, terima kasih kepada penanya soalan. Saya melihat ianya bukan kemahuan sendiri. Bagaimana ia kemahuan sendiri? Ia ada hubung kait dengan rasa bersalah itu. Memang dia rasa bersalah sebab dia mendekati pokok yang dilarang itu. Kemudian fahbitu ihbitu. Allah Ta'ala kata.
Dalam surah Al-Baqarah. Ihbitu. Kena ingat, ihbitu itu jamak. Jamak. Ada lebih daripada 2 orang. Makna bukan dia dan Hawa saja yang turun, tetapi dia, Nabi Adam AS, Hawa, ular dan iblis, mengikut pandangan Hasan Basri. Ada 4 orang, empat makhluk yang turun ke bumi itu. Maka di sini Nabi Adam AS dikatakan berpuasa kerana bersalah. Itu naluri manusia. Naluri sebagai seorang yang betul-betul bersifat Homo erectus, Homo sapiens. Ada satu konsep penyesalan. Bukan kemahuan sendiri, tetap kemahuan sendiri dalam bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan Nabi Nuh berpuasa kerana ungkapan syukur. Maknanya puasa mereka adalah kerana saya melihat tidak salah. Tidak salah. Dan itu adalah bagus. Bila kita terselamat daripada sesuatu bencana ataupun bala, apa yang kita buat? Salah satu daripada syukur kita sujud syukur. Tetapi Nabi Nuh AS mengikut dalam kitab-kitab tafsir, dia berpuasa. Dan satu perbuatan yang bagus. Kemahuan sendiri itu sebab dia adalah manusia betul. Dia manusia yang saya sebut tadi adalah bersifat anisa. Anisa itu jinak. Boleh menerima pandangan, lemah lembut. Itu. Ya. Sebab itu dia ada kemahuan sendiri. Ada refleks, rasa bersalah, rasa berterima kasih. Itu sifat manusia. Kalau sifat bukan manusia, tidak rasa begitu. Orang yang orang beri sesuatu, kita tidak mengucapkan perkataan terima kasih. Itu bukan sifat manusia. Sifat manusia bila orang memberi, kita berterima kasih. Ya. Bila kita terselamat daripada sesuatu, kita sujud syukur. Dan ini cara mereka berpuasa. Ini satu yang bagus. Ya. Berbeza dengan Nabi Muhammad dan umatnya, puasa merupakan syariat yang Allah Ta'ala buat. Tidak, kita sudah jawab tadi. Puasa itu kan sudah ditentukan, sudah dibuat oleh ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maknanya umat-umat yang sebelum ini sudah ada berpuasa. Ini salah faham nih. Maknanya puasa merupakan syariat yang Allah Ta'ala buat. Syariat itu telah dibuat semenjak zaman Nabi Adam AS lagi. Ya. Dan Nabi Muhammad hanya menyambung syariat tersebut. Dan kita perlu ingat lagi bahawasanya zaman Anbiya itu ialah zaman proses pengislamisasi. Zaman Nabi Muhammad, zaman yang sudah lengkap. Macam sebuah kereta lah. Bila zaman Nabi Muhammad ni cuma kereta tu kita nak letak decoration je. Kita nak letak tinted, kita nak letak decoration lah. Maknanya enjin itu zaman Anbiya, sebelum zaman Nabi Muhammad lagi. Enjinnya, asasnya, nyawanya, agama Islam ini bermula pada Adam AS sehingga sebelum Nabi Muhammad SAW lagi. Sebab itu Nabi Muhammad SAW kata, aku diutuskan untuk menyempurnakan agama Islam ini. Sempurna di situ maksudnya bukan dah enjin. Enjin yang orang lain dah bina lama dah. Aku sekarang nak buat benda-benda yang basic-basic saja untuk melengkapkan, untuk menjadikan dia sebuah agama yang syumul dan lengkap. Ya? Okey, itu saja. Okey, terima kasih. Ada soalan seterusnya, kita ada masa sikit lagi. Dari Israr Ibrahim, seperti mana kita faham dari perkongsian Prof tadi, para rasul terdahulu juga sudah berpuasa. Bermaksud ialah amalan yang besar dan mulia di sisi Allah. Namun kita di Malaysia hari ini ibadah puasa seakan-akan diremehkan dan menjadi jenaka. Terutamanya di media-media sosial. Ni sekarang ni media-media sosial ni macam-macam lah sebab generasi muda ni. Imej orang yang tidak berpuasa ataupun dikenali sebagai plastik hitam ditunjukkan seawal bermulanya bulan Ramadan. Adakah ia dibenarkan sekiranya bertujuan untuk mendidik orang yang tidak berpuasa? Apa pendapat Prof? Saya minta maaf lah, saya ni bukan golongan yang begitu sangat dengan media sosial. Ada
plastik hitam ni saya pun tak tahu apa cerita plastik hitam ni. Mungkin mereka yang telah diekspos dalam media sosial, awak puasa ni ada golongan plastik hitam ni. Mungkin apa pandangan Prof? Apakah sebenarnya sekiranya ia bertujuan untuk mendidik orang tidak berpuasa? Okey. Ya, saya ada baca jugalah dalam media sosial kan pasal yang apa nak judi itu kan, bulan puasa nak berjudi untuk dapatkan duit raya kan. Ini saya rasa apa ini benda yang tak betul lah. Ya, ini benda yang tak betul dan kenapa ada benda begini? Inilah buktinya level generasi kita pada hari ini tentang maklumat agama. Inilah bukti nyata ni, evidence ni. Kita tak dapat baca sesuatu dalam kepala setiap orang ni kecuali bila dia luahkan perkataan itu ataupun apabila dia lakonkan ataupun dia melakukan sesuatu aktiviti, kita tahu oh setara ni je. Maknanya ini bukti jelas bahawasanya level ataupun tahap pemikiran generasi kita pada hari ini berada dalam keadaan yang cukup kritikal. Sehingga kan puasa dikaitkan dengan judi untuk mendapatkan duit yang lebih di hari raya. Apa ni? Apa ni sebenarnya? Inilah hal lambang. Inilah maknanya bukti nyata generasi kita tidak beradab. Itu saja jawapan saya kepada soalan ini. Ya, ni saya ingat keadaan dalam media sosial yang kadang-kadang yang di luar daripada kita punya imagination berlaku, dan saya ingat ini satu benda yang pada hemat saya, maknanya kita sebagai orang Islam kita kena jagalah baik-baik, maknanya kita kena didik anak-anak kita lah supaya tidak pernah berlaku apa benda peristiwa yang sedang kita berlaku ni, yang kita hadapi pada masa inilah, sehingga kan adanya promosi judi di bulan Ramadan, dan apakah begitu keadaan yang terhimpit sekali sampai nak raya pun nak kena berjudi jadi kita berpuasa, kalau kita ikut hakikat berpuasa tu la'allakum tattaqun. Jadi mungkin Prof, kita sebelum saya pergi pada soalan keempat itu, jadi disebutkan la'allakum tattaqun tu sebenarnya takwa tu hanya kepada umat Nabi Muhammad sahaja ataupun kepada umat nabi-nabi sebelum tu? Tattaqun tu. Tattaqun itu kalau ikut dia tattaqun itu adalah fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' yang jamak la'allakum tattaqun. Dia waw nun itu jamak kembali kepada kum itu. La'allakum tattaqun. Maknanya Allah Ta'ala turunkan Quran kepada Nabi Muhammad, kan? Jadi Jibril yang bertakhatub dengan Allah Ta'ala itu sebagai wasilah di antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu. Sebenarnya sebelum ya ayyuhallaz itu ada perkataan lain yang tidak ditulis di atas Quran itu, yaitu wahai Muhammad. Uzkur ya Muhammad. Sebutlah wahai Muhammad. Ada perkataan lain yang tidak ditulis dalam Quran itu sebab Jibril itu bercakap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu itu bertakwa. Tattaqun itu kembali kepada jamak tadi, kum itu kembali kepada ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maknanya yang berpuasa itu orang yang beriman. Orang yang tak beriman dia tak puasa. Allah dah kata dah, yang puasa saja yang beriman. Yang tak puasa tak beriman. Habis apa cerita ni yang soalan 3 ni, yang puasa kemudian ada judi dan sebagainya. Maknanya dalam satu segi tidak tatakun lah, tidak beriman lah. Macam mana boleh berkaitkan iman dengan judi? Maknanya yang buat semua ni generasi kita melihat kepada madiyah, melihat kepada hasil materialistik yang bakal kita dapat laba ni. Oh, kita berjudi lah masa bulan puasa ni supaya kita banyak duit dan boleh berpoi-poi pada di hari raya nanti. Begitu tahap pemikiran masyarakat dan generasi kita. Sungguh malang lah saya rasa. Ya. Okay, so terima kasih sangat soalan yang terakhir lah dengan masa yang ada ni. Soalan daripada Abnizan Abdullah, Prof. Dr. Saliha.
ditanya di sini cara berpuasa mengikut setiap Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ada berbeza. Jadi kita tadi diceritakan mana setiap Nabi itu sebelum Nabi Muhammad ada perbezaan. Puasanya ada yang harinya berbeza, berapa harinya, di awal, di tengah bulan, di hujung bulan, ada di tengah bulan sahaja dan sebagainya. Apakah hikmah di sebalik perbezaan itu, Prof, dari segi syariat dan kesihatan? Ya, terima kasih Abnizan. Soalan yang bagus saya kira. Sebenarnya selain daripada nabi-nabi terdahulu, orang-orang Yahudi dan orang-orang Brahma juga berpuasa. Ya. Dan kita perlu ingat Yahudi ini tak semuanya menentang Tuhan, menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ada ahli kitab sehingga disebut dalam Quran bahwasanya kamu boleh berkahwin dengan ahli kitab. Mana sampai tahap itu kedudukan ahli kitab itu yang berbangsa Yahudi itu dan Nasrani dipandang tinggi oleh Allah Taala. Ya, tetapi yang masalahnya Yahudi yang di belakang-belakang ni, yang bawah-bawah ni. Begitu dengan konsep Brahma. Brahma ini adalah orang yang berpuasa juga. Golongan Brahma, ya. Kalau ada satu masa yang khusus lah, saya boleh explain yang Brahma kaitan dengan weather itu. Oh, Prof. Jadi apa yang menarik di sini ialah sebelum Nabi Muhammad ada berbeza. Apakah hikmat di sebalik perbezaan itu, Prof? Kalau dilihat, Yahudi sekarang pun berpuasa. Tetapi dia berpuasa malam. Dia berpuasa malam. Tengah hari dia tak puasa, dia kata puasa malam. Yang agama Hindu pula, yang agama yang Hindu ataupun Buddha, dia berpuasa tapi dia tak makan daging, dia hanya makan vegetarian. Puasa juga. Ya. Tetapi agama kita, agama Islam di bawah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berpuasa kalau disuruh puasa memang wajib kena puasa. Kalau dah suruh buka, kena buka. Makna puasa kita puasa yang makan minum. Makan, minum, perkataan, pemikiran, semua kena puasa. Mulut semua kena puasa. Bukan saja dari sudut makan minum, tapi dari sudut perbuatan kita, ya, kita puasa. Jadi apa yang ingin diberitahu di sini ialah itu adalah dari sudut yang kita nampak. Tetapi bila dibuat kajian, dari sudut kesihatan, macam yang saya sebut peringkat awal tadi, puasa ini tazkiyatun nafs. Konsep tazkiyatun nafs itu membersihkan diri, kalau dalam bahasa Melayu. Membersihkan jiwa, membersihkan roh untuk menjadi lebih baik. Tetapi perlu didalami sikit bahawasanya tazkiyatun nafs itu ada dua kategori. Tazkiyatun nafs dalam bentuk ruhiyah dan tazkiyatun nafs dalam bentuk jasmaniyah. Ruhiyah ini apa? Maknanya kita merasa kita ada pencipta. Kita kena ingat atas dunia ni kita sekejap je. Sebab tu buat baik. Buat baik supaya kita ini bersama dengan golongan ya ayyuhallazina amanu. Bersama golongan yang beriman. Dan satu konsep lagi ialah jasmaniyah. Tazkiyatul jasmaniyah itu ini dibuktikan oleh perubatan. Bahawasanya dengan cara kita puasa yang umat Nabi Muhammad buat sekarang ini, yang disyariatkan kepada kita, ya, dia dapat sel-sel yang lapar tadi, dapat makan sel-sel yang mati tadi. Dan sel-sel mati dalam badan kita, kalau banyak, dia boleh jadi kanser. Ini satu kajian dibuat di Jepun. Jadi, bila kita dengar ini, maka benarlah kata-kata Allah Ta'ala, bahawasanya puasa itu tazkiyatun nafs. Itu saja. Okey, baik. Terima kasih Prof. Salihah. Nanti tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya puasa ini seperti mana yang Prof. saya sebut dan diajar pada kita, dia mendidik roh dan juga mendidik jasmani. Dan bila bercakap mendidik roh ni, kerana itu kita pada bulan puasa, di bulan Ramadan yang mulia ini, kita banyak sangat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Kita rasa lebih lebih rendah diri kita dan kita merasakan bahawa kita lebih rapat pada Allah Subhanahu Taala. Kerana itu pada masa bulan puasa inilah kita punya perasaan dan kita punya kerinduan kita untuk membuat kebaikan itu begitu tinggi. Kerana itu di bulan Ramadan ni dermawan-dermawan itu lahir di bulan puasa, di bulan Ramadan, kerana hati kita begitu menyentuh apabila kita nak menghulurkan bantuan, nak sedekah dan sebagainya. Begitu juga disebut oleh Prof. Salihah
dia juga membersihkan dari sudut jasmani itu, dari sudut kesihatan kita. Kalau kita dulu makan satu hari entah berapa puluh kali lah. Pagi makan, pukul 10 makan, pukul 12 makan, pukul 3 makan, pukul 6 makan, pukul 8 makan, sebelum tidur pukul 11, 12 makan. Tak tahu satu hari berapa kali makan. Tapi kali ini kita diminta makan 2 kali. Lebih-lebih pun 3 kali. Lepas tu buka puasa, iftar. Kemudian lepas sembahyang tarawih kita ada budaya lah. Moreh. Kemudian dia ada untuk sahur. Tapi kalau kita observe, kita buat betul-betul ni, saya ingat Alhamdulillah kita dapat membersihkan rohani dan juga jasmani. Jadi dengan berkat bulan Ramadan dan juga berpuasa ni dapat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi pihak IS Malaysia, kami mengucapkan terima kasih kepada Prof Salihah di atas perkongsian yang amat bermakna, dan saya ingat penceritaan kepada kisah-kisah Nabi dan menceritakan juga dari sudut konsep tauhid dan juga puasa para Nabi, dan mungkin pada masa akan datang di lain masa kita boleh jemput lagi Puasa untuk menceritakan dalam aspek kisah-kisah Nabi itu dalam keadaan-keadaan dan peristiwa-peristiwa yang berbeza. Dengan itu kami mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi mengikuti webinar pada hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.